A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair rabbi zidni ilman amin ya rabbal alamin. Kita tunggu start masuk. Hari ni kita masuk bab bab kisah yang ke-45, kisah Ibnu Sayyad. Ada minggu lepas ada jemaah tanya kan? Minggu ni kita sambung. Recording in progress. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kak Izzah dah buka majlis. Hari ni kita masuk kisah 45, kisah Ibnu Sayyad. Sayyad. Silakan Ustaz. Bahan kuliah online. Okay. Ini pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd fa inna asdaq khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. InsyaAllah hari ini kita masuk satu kisah lagi yang menarik dan ada beberapa soalan yang sudah ditanya sebenarnya tentang Ibnu Sayyad, seorang kanak Bani Israel Yahudi yang dikatakan dianggap mengetahui hal-hal gaib
yang kemudian dia telah dikatakan kononnya adalah sebagai Dajjal. Yusuf. Baik. Kemudiannya ada tindakan yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat, dan kemudiannya kalau ikut sirah yang panjangnya, Ibn Sayyad ini kemudian ketika umurnya yang sudah dewasa, ternyata dia telah masuk Islam dan berjihad fi sabilillah. Yusuf. Kita tengok hadisnya. Ya. Mana ni? Baik. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna Umar intalaqa fi rahtin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kibala ibn Sayyad hatta wajaduhu yal'abu ma'al ghilmani 'inda 'utumi bani Maghalah. Wa qad qaraba yawma izin ibn Sayyad yahtalimu falam yash'ur hatta daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zahrahu biyadihi thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atashhadu anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia telah menyampaikan berita kepadanya, bahawa dia, yakni Ibn Umar, telah menyampaikan berita kepadanya, yakni Ibn Syihab Az-Zuhri, bahawa Ibn Umar cerita ayah dia ni. Ibn Umar sedang cerita tentang ayah dia kepada Ibn Syihab Az-Zuhri, bahawa Umar bertolak bersama sekelompok sahabat Nabi, sahabat dia, bersama dengan dia sendiri, Rasulullah sendiri, menuju kepada Ibn Sayyad, tempat dia berada lah, kampung dia, halaman dia. Hingga menemuinya sedang bermain bersama para pemuda lain, ataupun lebih tepat para kanak-kanak, dia tak sampai pemuda lagi ni, dia macam kanak-kanak lagi masa ni, di benteng pertahanan kubur Bani Maghalah. Ketika Ibn Sayyad dalam usia yang telah hampir masa mimpi basahnya aqil baligh, yakni belasan tahun lah, 12, 13 ke, sebelum 15 lah, standard kalau mazhab Syafi'i 15, bawah 15 lah. Dia tidak perasan apa-apa hingga ditepuk oleh Nabi SAW di belakangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, apakah engkau bersaksi bahawa aku ini adalah utusan Allah? Rasulullah tanya dia lah, adakah kamu setuju aku ni Rasulullah? Maka Ibn Sayyad menatap baginda lalu berkata, aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasul orang Arab, Rasul Ummiyina. Kita dah bincang dulu, Ummi ada dua pendapat lah. Ummi yang pertama adalah tak reti baca, tak belajar secara rasmi, dan Ummi yang kedua adalah Ummul Qura, iaitu merujuk kepada Ummi, orang Arab yang berasal daripada Ummul Qura, iaitu Mekah. Lelaki ini telah diterjemahkan sebagai Rasul orang Arab. Maksudnya Rasul orang Mekah lah, yang berasal daripada Madinah itu. Yang berasal daripada Mekah itu. Lalu Ibn Sayyad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah? Dia tanya balik Rasulullah. Engkau setuju tak aku ni adalah utusan Allah? Dia tanya.
qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amantu billahi wa rasulih. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam madza tara? Qala ibn Sayyad ya'tini sadiqun wa kadhibun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khudita 'alaika al-amru. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni qad khaba'tu laka khabi'an. Qala ibn Sayyad wad-dukh. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhsa falam ta'du qadraka. Qala Umar ya Rasulullah i'dhan li fihi adrib 'unuqah. Umar minta nak bunuh selalu ni. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in yakunhu falan tusallata alaihi wa in lam yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Jadi maka Nabi SAW bersabda kepadanya, aku beriman kepada Allah dan para utusannya. Bila Ibnu Sayyid tanya, kamu mengaku tak aku ni adalah Rasul Allah? Ibnu Sayyid tanya Rasulullah, mengaku dia ni adalah utusan Allah. Rasulullah jawab, aku beriman kepada Allah dan para utusannya. Rasul-Rasul terdahululah. Nabi SAW bersabda, apa yang kamu lihat? Madza tara? Ibnu Sayyid berkata, datang kepadaku orang yang jujur dan orang dusta. Nabi SAW bersabda, urusanmu telah bercampur aduk. Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu daripadamu. Ibnu Sayyid berkata, itu adalah ad-dukha. Ad-dukha. Nabi SAW bersabda, terhinalah engkau sama sekali tidak dapat melebihi batas kemampuanmu. Umar berkata, ya Rasulullah, izinkan aku libas batang lehernya. Umar tak banyak cakap lah. Payah-payah potong kepala. Nabi SAW bersabda, maksudnya Ibnu Sayyid sekarang sedang berdusta lah. Rasulullah test dia, ternyata dia tak tahu benda gaib pun. Dia pandai-pandai saja. Jadi bila begitu Umar pun kata, Rasulullah, izinlah aku tebas kepala dia ni. Nabi SAW bersabda, jika dia adalah Dajjal, maka engkau tidak akan mampu mengapa-apakannya. Sebab apa? Hanya Nabi Isa saja boleh bunuh Dajjal. Manakala jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagi kamu membunuhnya. Rasulullah. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Qala Ibn Umar, yakni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Ubay ibn Ka'b, Ubay bin Ka'b, ya'tiyan an-nakhl alladhi fihi ibn Sayyad, hatta idza dakhala an-nakhla tafiqa. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaqi bi khudu'in nakhli wa huwa yakhtilu ibn Sayyad أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بخضوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف وهو اسمه فثار ابن صياد. Baik. Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bertolak bersama Ubay bin Ka'ab untuk mendatangi sebatang pohon kurma dekat tempat tinggal Ibnu Sayyad. Maksudnya mereka pergi duduk mengendak situ. Duduk memerhati secara rahsia. Siapa dia? Memerhati Ibnu Sayyad adalah. Tak kala sampai pada pohon kurma itu, Nabi SAW berusaha untuk bersembunyi pada batang kurma agar sama sekali tidak didengari oleh Ibnu Sayyad sebelum beliau melihatnya. Ketika itu Ibnu Sayyad sedang berbaring di atas tilam baldu yang bertanda miliknya. Ibu Ibnu Sayyad ternampak Nabi SAW yang sedang bersembunyi di sebalik batang pohon kurma. Beliau pun segera menyampaikan hal itu kepada Ibnu Sayyad dengan mengatakan, Hai Safi. Demikianlah namanya, Safi. Maka bangkitlah Ibnu Sayyad daripada pembaringannya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law taraqathu bayyan, thumma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nasi fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh, thumma dhakara ad-dajjal faqala
inni unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumahu laqad anzarahu nuhun qaumahu walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'awar. Maksudnya, maka Nabi SAW bersabda, jika wanita ini meninggalkan, yakni Ibn Sayyad, maka dia telah mendedahkan kebenaran hal itu, yakni dia tu benar-benar sebagaimana yang didakwa ataupun tidak. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dalam kalangan sahabat, memuji Allah sebagaimana layaknya. Baginda SAW menyebutkan tentang Dajjal. Katanya, aku telah memberi amaran tentang dia, yakni Dajjal. Tiada Nabi yang tidak memberikan amaran mengenai Dajjal kepada kaumnya. Malah Nuh memberikan amaran kepada kaumnya tentang Dajjal. Agar tetapi aku memberitahu kamu sesuatu yang tidak diberitahu oleh Nabi-Nabi kepada kaum mereka. Ketahuilah bahawa ia buta sebelah mata, sedangkan Allah tidak bermata satu. Ini dua hadis yang kedua-duanya daripada apa dia ni? Dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Umar dalam Kitabul Jihad wa Thiyar, bab kaifa yu'radul Islamu ala sabiyyi. Nombor 3055 dan 3056. Kedua-dua riwayat ini juga terdapat dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitnah wa Asyratu Sa'ah, bab Dzikr Ibn Sayyad, nombor 2930 dan 2931. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Dua-dua ada. Baik, intipati dan pengajaran kisah Ibn Sayyad pada pertama, perihal Ibn Sayyad mula menarik perhatian para sahabat dan Rasulullah SAW apabila tersebar dalam Islam, apabila tersebar bahawa dia boleh mengetahui hal-hal gaib. Ini cerita dia. Yang boleh terima hal-hal gaib ini siapa dia? Para Nabi dan Rasul sahaja. Itu pun terbatas. Sebab tu kita tak boleh terima bomo, pawan, dukun, apa semua ni klaim mereka tahu benda-benda gaib. Kita kata adakah dia Nabi lah. Sebab kita mengaji akidah kita, benda-benda gaib, hal-hal gaib ni hanya Allah dan Rasul saja tahu. Rasul pun tahu sebab Allah bagi tahu. Alimil ghaibi wasyahadah. Mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang dapat disaksikan ini. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mesti kita beriman kepada yang gaib, tapi Allah lah pemilik hal gaib itu. Tidak ada yang lain melainkan Allah sahaja yang mengetahui apa yang di alam gaib. Baik. Dan Allah memberitahu sebahagiannya kepada para nabi dan rasul dia. Gitu. Baik, sedangkan dalam Islam yang mutlak tahu hal gaib hanyalah Allah. Manakala sebahagian hal gaib diberitahu kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat mereka. Jelas di situ. Yang inilah yang saya ulang-ulang selalu pun. Yang inilah kita punya objektif kita mengaji kita pun. Untuk nak bagi faham kata, dalam bab benda gaib tak boleh kita pandai-pandai. Itu saja. Tapi apabila ada riwayat, hadis, dan mestinya hadis itu sahih, ayat Quran yang betul, maka ini boleh untuk diberikan untuk untuk dipercayai. Walaupun riwayat itu riwayat yang terlalu pelik, terlalu aneh apa semua, tak ada isu. Kalau kata Quran memang ada, hadis memang ada, tidak ada masalah untuk kita menerimanya. Tapi Quran tak ada, hadis tak ada, duk main mimpi lah, duk main tu, duk main ni. Nah, ni tok yang saya kata, ni tok guru silat saya kata, ni tukang tok muding kampung saya kata, tak boleh. Tak boleh. Sebab ia termasuk hal-hal gaib. Bila sebut hal malaikat, hal Nabi, Rasul, cerita-cerita Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, dan seumpamanya, nah, maka kita kena balik kepada ada tak sumber Quran. Begitu juga Qaturah ada sumbernya betul lah. Adakah orang Melayu ni keturunan Qaturah, didakwa Qaturah tu bini nombor 3 Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan dalam Quran dan hadis sahih tidak ada. Walaupun adalah satu hadis yang menyebutkan Bani Qaturah, tapi Bani Qaturah tu bukanlah bermaksud Qaturah seorang wanita. Sebab biasanya orang Arab ni Bani-Bani itu lelaki. Ya, jadi
yang disebutkan sebagai Bani Qaturak tu, lelaki ke wanita sebenarnya yang dinisbahkan itu, ataupun tak jelas lagi tu. Jadi banyaklah dia punya pelik-pelik di situ, dan pembuktian yang terlalu eksplisit, terlalu ni lah, terlalu longgar untuk dia nak dakwa dan seumpamanya. Baik. Antara fitnah Dajjal. Okey. Antara fitnah Dajjal adalah sihir dan pengetahuan tentang perkara-perkara gaib yang mampu menakjubkan manusia yang jahil akan hakikat tauhid kepada Allah Ta'ala. Tengok tu. Sihir kunci dia. Perkara-perkara gaib. Sebab bila dia ada sihir, dia tahu perkara gaib, dia claim dia adalah Tuhan, maka ada orang percaya. Ramai orang percaya. Selamat. Sebab dengan sihir yang dia ada tu, dia boleh buat macam-macam. Dan benda-benda gaib semua dia tahu. Yang lebih teruknya, kita pula duk percaya. Ni. Sebab tu kita kata, benteng sebenar adalah bukan kena cari Dajjal tu siapa. Ni duk cari siapa Dajjal ni. Dah keluar ke nombor IC dia berapa, surat beranak bila. Siapa yang... macam lah. Jadi duk habis masa duk cari Dajjal tu lah. Nah, baca Quran tak banyak, tak bertambah-tambah. Pengajian hadis apa semua, pengajian kuliah-kuliah tak bertambah-tambah. Tapi duk cari Dajjal tu siapa. Kenapa? Bila Dajjal keluar tu, awak boleh buat apa? Oh, boleh lawan dia lah. Tak payah. Takut-takut asalnya nak lawan Dajjal tu, mati dalam keadaan jadi pengikut penyembah pada Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita syukur kita hidup zaman ni, yang Dajjal tak muncul lagi, yang kita masih lagi berpeluang merancang dengan baiklah segala ibadah kita, dan pembazirannya apa semua ini, untuk kita apa nama ni lah. Nah, baik. Menakjubkan manusia yang jahil akan hakikat tauhid kepada Allah Ta'ala. Hakikat tauhid. Allah. Yang ketiga. Oh, ni banyak komen ni. Kepala cerita banyak komen dah ni. Okey. Perkara gaib melibatkan akidah. Naam. Ustaz, jika ada penawar yang boleh detek jin jahat dalam badan tu dengan scan, itu dikira hal gaib tak? Kalau orang tu dakwa boleh tengok jin dalam rupa yang asal, mengarut. Tak mungkin berlaku. Jika melalui tanda, kita tak nafikan. Dia kata dia baca-baca ayat sekian, nampak ada tindak balas, muntah ke, tak tahulah. Dia adalah dia belajar, kita tak belajar secara khusus, duk baca-baca dan juga bertanya saja. Jika memang dibacakan ayat Quran dengan konsisten ayat-ayat ruqyah dan ada tindak balas tertentu yang tidak dibuat-buat, yang tiba-tiba dia jadi begitu, tu kita tak nafi, memang ada gangguan jin betul lah. Nah, kita dia ada beberapa ni. Dan tuan-tuan orang yang scam perawat tu tak boleh masuk ke alam gaib ke, masuk dalam badan kawan tu kita tengok, tak ada. Dia hanya boleh baca ayat ruqyah saja. Dan berdasar ayat itulah pengruqyah yang baik, yang betul-betul jaga dia punya mengaji apa semua begini, solat apa semua, biasanya jin akan respon dan juga akan payahlah untuk nak macam berhelah dan seumpamanya. Bergantung pada ruqyah tu, peruqyah ataupun tukar rawat yang kita panggil juga. Cuma tanda-tanda dia ada. Cuma dia scan apa semua, kita pun kena ada ilmu jugalah. Maksudnya bila dia scan, kita tahu ini nampak macam ini nampak macam itu sikit ni. Jadi kita tengok, macam kalau dia, sebab tu reputasi penting lah. Macam saya sebut cerita ayah saya tempoh hari, bila kita ada ilmu ni, kita boleh cari tukang ruqyah berdasarkan kenalan ataupun guru-guru kita yang kita tahu. Mereka thiqah. Thiqah ni dipercayai. Mereka akan bagi yang betul-betul patuh syariat punya tukang ruqyah. Bukan yang jenis campur aduk. Maka saya pun panggil yang macam tu datang. Bahkan dia tak kenal pun saya. Walaupun kita dalam satu jemaah yang besar lebih kurang, tapi dia tak kenal pun kita. Dan dia buat ruqyah, kita tengok memang baca Quran je dari awal dan akhir, tak ada pelik-pelik, ketuk-ketuk ke, tumbuk ke, cocok-cocok ke, tak ada. Dia baca Quran semata-mata.
Okey lah. Okey lah. Baik. Jadi kerasukan, apa nama, rawatan kerasukan itu tidak dikira hal gaib lah. Jin tu gaib. Tapi perbuatan dia merasuk masuk badan dan juga apa semua tu, apa nama, tindak balas terhadap ruqyah apa semua tu, tu dah menzahirkan keberadaan dia lah. Baik, dia pun membela jin juga yang baru cakap sama depa. Scary. Jin kan benda gaib, sama macam jannah. Jan. Root word yang sama, kita tak nampak semua. Yang kena histeria tu pun gangguan jin kan. Ada pelbagai kat Syida. Setengah itu tidak kerana gangguan jin. Dia depression apa semua saja, gangguan mental, mental health ini orang kata. Macam contoh ibu-ibu dulu, apa dia, bila berpantang kena meroyan. Meroyan tu bukan kerana jin tu. Meroyan tu depression. Dia letih, beranak, makan pun tak berapa boleh apa semua. Tok lelaki buat tak tahu. Meroyan kawan tu. Depression. Cuma orang dulu bila kata nampak macam tak betul macam tu, dia terus buat konklusi sama ada masuk jin atau dah jadi gila. Jadi padahal tak sampai tahap tu lagi. Isu psikiatrik tapi tidaklah sampai tahap tu lagi. Di sinilah kesedaran mutakhir ni semakin ramailah orang duk cakap tentang mental health dan seumpamanya. Tapi tak nafikan ada kes kerana gangguan jin tu semua dia jadi mental. Tapi ada juga kes kerana dia mental depression tu dulu barulah jin mari masuk the other way, ataupun sebaliknya. Memang kita tak nafi. Cumanya bila ada ciri-ciri yang begitu, untuk kita jump into conclusion bahawa dia ni masuk hantu, itu tidak boleh. Sebelum nak jump into conclusion bahawa dia ada gangguan jin tu, kena bawa dulu ke hospital jumpa doktor, kena bawa dulu jumpa psikiatris, kena bawa dulu apa, habis semua. Bila doktor kata memang tak ada apa-apa, kami dah check, kami dah observe, tak ada apa. Barulah kita boleh kata tak apalah kalau gitu kita nak guna rawatan yang berkaitan dengan ruqyah apa semua gitu. Dia mesti ada tanda mimpi ke apa ke, ada seumpamanya. Baik. Okey, dalam bentuk ular dan lain pun ya kan ustaz, memang ada jin yang boleh berupa. Ada jin yang boleh berupa apa dia? Iblis pernah berupa manusia pada zaman Rasulullah, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ajar ayat kursi itu. Tapi sekarang wallahu alam, kita tak berani nak kata. Maksud sekarang ni ada ke iblis berupa manusia? Wallahu alam, tak tahu. Tapi dalam hadis tu kata memang dia boleh jadi. Kemudiannya dari sudut ular pula, ada sudut ular, anjing dan juga ular, anjing dan apa nama ni lah, sebab jin ni tiga kategori. Kategori yang pertama nomad, hidup berpindah ganda. Yang kedua bersayap. Yang ketiga duduk tempat kotor. Dia suka duduk tempat kotor, tandas apa semua. Tapi Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dia pernah buat ruqyah ni, Syekh Salafi yang memang ruqyah, hidup lagi sampai sekarang daripada Mesir. Dia kata dia pernah lah, dalam buku dia pun dia sebut, dia bukan interview lah, sambil-sambil ruqyah tu dia tanya, dia kata jin Islam bagi tahu duduk tempat kotor ni jin Islam tak duduk. Tandas ke apa semua itu ni jin Islam tak duduk. Jin Islam duduk tempat suci bersih lah. Jadi yang biasa duduk tempat kotor ni jin kafir. Jin kafir dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Itu melalui dialog dia, bukan ada Quran hadis. Cuma dalam masa sama kita juga ada bukti bahawa bila kita nak ke tandas, Rasulullah ajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth wal khaba'ith, syaitan jantan, syaitan betina, iblis jantan, iblis betina. Jin jantan, jin betina. Jadi ini menunjukkan memang ada jantan betina dia dan memang ada tempat kotor. Wallahu a'lam. Ular apa semua tu memang dalam hadis ada sahabat yang tersalah pukul ular mati, keluarga jin mari tuntut lah dan seumpamanya. Ada juga perawat yang scan rumah untuk lihat ada gangguan ke tidak. Okey. Macam mana tu? Okey. Baca suratul Baqarah, insya-Allah. Nabi kata hantu iblis tak boleh duduk rumah kita. Hantu pula. Iblis jin yang jahat ni tak boleh duduk rumah kita, jangan keluar. Baca suratul Baqarah. Tak perlu scan kot, Scan kan kena berapa ni?
500 sekian saja. Altih. Susah nak percaya sebenarnya, tapi ada yang percaya Kak Salmiah. Saya pun percaya juga dulu. Ustaz MRJ biasa buat ruqyah. Ustaz MRJ, siapa dia? Muhammad Rizal Johari. Rizal Johari. Okay. Dia Ustaz tulis Rizal. buku zikir pagi petang, ada ditulis. Dia buat buku. Oh. Ni hormon apa benda pula ni? Kak Saripah. Tadi tu pasal meroyan tu. Royal tu biasanya Okey. pertukaran hormon. Tiba-tiba keluar hormon kejut. Aduh. Maksudnya kalau dia boleh scan dari jauh, tak betul. Scan dari jauh, confirm tak betul. Saya tanya Dr. Fuzi Yusof. Dr. Fuzi Yusof pensyarah UIA bahasa Arab. Dan dia adalah peruqyah daripada dengan Ustaz Ismail Kamu, Darussalam. Saya tanya direct dia lah. Boleh ke ruqyah jauh ni? Dia kata memang tidak ada kaedah ruqyah jauh dalam ruqyah syar'iyah. Kalau ada juga, dia kata mesti guna bantuan. Bantuan apa? Bantuan jin. Mungkin jin Islam. Tapi masalahnya kita mengaji jin Islam pun kita tak boleh minta tolong. Sebab jin Islam pun ada jahat juga. Macam kita orang Islam lah, Melayu Islam. Yang meropok, yang curi, yang merogol, yang apa buat jahat. Ramai juga. Apatah lagi jin Islam. Sama lah. Walaupun dia Islam, ya Muslim. Tapi Muslim yang jahat lah. Jadi tak bolehlah kita. Surah Al-Jin, ayat berapa tu? Tak boleh kita mohon perlindungan daripada jin dan seumpamanya. Confirm jin kok boleh scam ya. Kan macam pelik. Ya. Betul, merayan punya ada stres. Suami dulu jarang yang suka bantu isteri di rumah. Setuju Ustaz, kena amal baca Baqarah, ulang-ulang baca. Ya betul. Ada tak kaitan dengan jin atau gangguan yang menyebabkan sakit keturunan? Seperti terjadi di kampung saya, satu keluarga terkena sakit buah pinggang. Dari cerita suaminya pernah bunuh ular masuk rumah, sebab itu anak-anak dia terkena sakit buah pinggang. Secara ni kita tak terima, secara akidiyah kita tak terima bahawa tulah bala ni dijangkiti oleh keturunan. Sebab Allah Ta'ala kata bahawa benda bersabit dengan pahala dosa ni dia yang kontrol. Penyakit apa semua. Tidak ada jenis pak dia jahat, anak-anak pun terima tulah yang sama. Tidak ada ya. Tapi dalam kes ini saya yakin kalau cek betul, maklumat yang betul adalah maklumat yang betul. Saya lebih yakin isu dia dan anak-anak dia ni isu macam sakit yang ada jenis jin, bukan jin, GEN ni, genetik, bukan jin. Bukan jin afraid tu. Genetik ni, jenis penyakit yang melalui darah keturunan jalur. Saya lebih yakin begitu ya, berbanding dengan kita kata ada gangguan dan seumpamanya itu. Kita tak boleh berpegang tuah nasib seseorang itu kerana benda-benda tadi. Itu dilarang dalam Islam ya. Itu macam salah konsep takdir qada qadar kita. Keimanan qada qadar nasib itu salah. Okay, setiap orang ada dia punya kadar nasib, pahala rezeki masing-masing dan seumpamanya. Baik. Kebolehan menilik ada unsur jin. Ya. Menilik memang diharamkan dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada. Tapi Ustaz, ya. Dia tak ada bisikan, cuma firasat je. Kalau kita tengok gambar, kita boleh tahu orang tu punya karakter. Itu lain. Itu firasat. Itu sekadar psikologi saja, Kak Saripah. Firasat ni dia tak boleh. Kebanyakan betul. Dia kita, kebanyakan yang pernah terjadi betul lah daripada firasat tu. Dia gini, firasat ni memang ada kalau kita mengaji tasawuf. Firasat ni satu gerak hati lah. Cuma kebanyakan firasat ini juga datang daripada pengalaman yang lama. Macam seseorang nelayan yang dia ni duduk di lautan 40-50 tahun. Sehingga kan dia tengok riak air tu, dia tahu dah ikan apa ada kat bawah. Maksudnya itu tidaklah berkait dengan jin, iblis, setan apa semua. Itu lebih kepada dia punya pengalaman. Dan memang betul ada orang yang ada disebabkan pengalaman orang tua-tua dululah. Dia tengok budak ni cara makan. Dia kata ni
Jenis ni tak lama kahwin ni bercerai ni. Maksudnya dia bukan kata dia ada ilmu menilik masa depan ke apa semua. Cuma dia mahir, dia pengalaman dia kata apa ni karakter macam ni jenis karakter panah baran. Bila panah baran, dia kahwin ke apa semua, ni pukul bini. Maksudnya dia akan sebut benda lagu tu. Tapi untuk kita kaitkan dengan maksudnya dia dapat firasat ni, dapat panduan daripada Allah secara direct, ilmu kasyaf, ilmu ladunia apa semua, itu tidak sama sekali. Itu seolah-olah kita nak kata dia dapat ilmu wahyu dah pula. Tak boleh lah. Memang tak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu firasat memang ulama bincang, ada. Tapi firasat yang dimaksudkan macam yang saya sebutkan tadi. Pengalaman yang panjang. Gerak hati kerana dia ni dah terlalu lama bergeluman dengan perkara tersebut. Macam ulama-ulama hadis. Ada yang pakai firasat. Firasat nanti kata, disebabkan mereka ni terlalu lama dah mengaji hadis ni, sampai mereka tengok sekali pun mereka boleh macam dah terboleh bangun, dah scan dah. Hadis ni macam ada masalah ni. Cuba ulang balik. Ulang balik saya nak dengar. Dia dengar, ada masalah ni, macam tak kena ni. Lepas tu dia bila check betul, betul ada masalah. Nampak tak? Macam kita lah, kita mahir, kita duduk kerja dulu, 30-40 tahun dah buat kerja yang sama. Sambil-sambil tidur pun, ini terbangun ke? Ini macam tak betul ni. Ini tengok gambar je Ustaz. Tengok gambar je. Tengok gambar. Tengok gambar tu saya kurang yakin Kak Saripah. Maksudnya tunjuk gambar je dia boleh tilik gini gitu. Tapi kebanyakan betul lah. So far tak ada yang salah. Semua tepat. Wallahu alam. Saya tak berani kata itu adalah ilmu gerak hati apa semua. Dan kita pun tak berani nak katalah dia pakai jin apa semua. Wallahu alam. Tak boleh nak kata. Kena try lah minta dia. Tapi kalau minta nombor ikut tak boleh pula haram. Okey, pakai susuk maksudnya? Kak Nurul? Pakai susuk maksudnya? Hukum haram lah susuk. Susuk ni sihir ya. Susuk sihir. Bahkan nak keluarkannya pun kena guna dengan cara sihir kadang-kadang tu. Yang kita takut adalah ketika nak keluarkan itu, guna cara sihir tu, berlakunya sesuatu perkara yang tak patut berlaku lah. Na'udzubillah min dzalik. Pernah berubat dengan perawat-perawat ikhwan. Mereka memang suka scan. Lepas tu tak pergi dah. Orang dulu suka pakai susuk dan jin jaga rumah kebun. Betul. Mereka suka sebab zaman tu genetik, FB, ustaz jika dibawa ke hospital, ustaz sakit. Ubat cara tradisional tak baik. Adakah ini gangguan syaitan? Anak saudara saya ada kedai makan. Makan basi, badan kena cakar. Makanan basi, badan... Wallahu alam. Kalau kata memang hospital pun dah ni, tak boleh dibuktikan ada penyakit apa-apa. Dan obat tradisional tu nak dikata akar kayu apa semua tu pun tak baik juga. Maka, ujung sekali barulah kita usaha cara melihat jika ada gangguan bersabit dengan apa nama jin iblis apa semua ni lah, ruqyah dan seumpamanya. Sebab kita tak nafi benda tu memang ada. Cuma tidaklah boleh kita terus jump into conclusion kepada benda tu. Seeloknya elok berhubung. Biasanya orang yang pandai menilik gambar ni, dia meneka berdasarkan pengalaman mereka, hanya trik kita sahaja. Ya, teka-teka dalam banyak tu memang betul lah. Baik Ustaz, terima kasih jawapan. Tak ada kaitan dengan jin atau gangguan yang menyebabkan sakit keturunan. Pernah terjadi di kampus saya, satu keluarga dengan sakit buah pinggang. Tadi cerita suaminya pernah bunuh ular. Ni cerita sama? Ular benda sama ke ni? Pernah dengar dari perawat perubahan Islam, penyakit dalam badan kita ada daripada gangguan jin. Duduk dalam pembuluh darah kita, jin bebas ke sana sini dan masuk dalam pembuluh darah kita. Baik, berkaitan dengan jin masuk badan, iblis masuk badan, mengganggu kita itu, Quran memang sebutlah. Dia boleh masuk. Tapi untuk menisbahkan kerana dia lah berlakunya jantung, buah pinggang apa semua tu, tidak tepat 100%. Kerana kita tengok juga cara kita makan macam mana. Kalau memang tu mengkedarah je hari-hari, memanglah jantung, buah pinggang apa semua tu. Tapi memang ada unsur beberapa keadaan jin yang berada dalam badan yang tak boleh. Maksudnya badan orang yang tak boleh nak
resist dia, maksudnya kita punya amalan soleh pun tak banyak apa semua, kemungkinan dia boleh bagi impact apa-apa. Khususnya berkaitan mimpi ya. Ada orang malam mimpi horror ya. Mimpi takut apa semua. Itu memang kita tak nafikan ada gangguan itu. Yalah tidur tak baca doa langsung, apatah lagi nak baca suratul kahfi, kahfi pula. Suratul muluk. Ayatul kursi pun tak ada baca. Sedangkan Rasulullah kata dah, kalau baca ayat kursi, selamat. Tak diganggu sampai pagi esok. Itu jelas kan? Semua jin ke kufur, what about jin Islam? Ya, saya sebut tadi, jin ada jin Islam dan jin kafir. Tetapi jin Islam pun bukan semua baik. Jin Islam bukan semua baik. Jin Islam pun ada yang jahat. Macam kita lah orang Islam ni, orang Melayu Islam ni. Yang duk isyak dadah, yang duk isyak arak, duk judi, meropok apa semua tu. Melayu Islam lah tu. Yang duk dalam pusat serenti apa semua, isyak dadah. Orang Islam lah tu. Jadi jin pun sama. Jin Islam, yang baik, yang soleh lah. Tapi yang jahat dia, jahat lah. Jadi, Islam tu tak jadi satu penanda aras bahawa kita okey untuk minta tolong dia. Tak begitu. Since kita adalah manusia dan kita adalah Muslim, kita tidak dibenarkan untuk minta tolong daripada mana-mana jin ataupun mana-mana jin, termasuk jin Islam. We don't have any business with them. Dia urusan mereka, kita urusan kita. Tapi kalau dia kacau kita ke apa semua, kita kena jagalah, kena carilah perawat-perawat yang boleh lawan mereka ya. Wallahu a'lam. Okey, harut marut panjang pula cerita ni. Suratul Baqarah. Harut marut malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi di Babil, di Babylon lah. Tapi sebenarnya mereka dua malaikat ni disuruh turun untuk ajar sihir supaya jika berlaku apa-apa sihir kepada mereka, mereka boleh berubah. Ini sekelompok manusia yang diajar ini. Tetapi ceritanya adalah kalau kita tengok tafsir, penjelasan tentang ayat Harut wa Marut ni. Apa ayat dia yang itu awal tu? Kak Lini, Kak Syafi ni kalau jumpa ayat tu. Kemudiannya apa yang berlaku adalah daripada ramai-ramai yang diajarkan oleh malaikat yang menjelma sebagai manusia turun dari langit ini, dalam ramai-ramai tu ada yang guna ilmu yang dia belajar tu untuk buat sihir. Sebenarnya mereka diajar untuk jika siapa-siapa berlaku sihir untuk macam mana nak lindungi diri. Tapi dia telah guna ilmu tu untuk buat jahat dah pula. Itu ceritanya. Jadi macam saya bagi contoh selalu polis. Polis yang bahagian deny ke apa, inilah bahagian jenayah berat apa benda ni kan, dia telah dihantar ke mana, Las Vegas, telah dihantar ke Hollywood ke, di Las Vegas lah tempat judi kan. Mereka dihantar ke sana untuk belajar cara macam mana jenayah-jenayah yang melibatkan perjudian ini berlaku untuk mereka dapat mencegahnya lah. Setelah mereka kerusuh di sana, dapat PhD apa semua, balik, mereka pula praktis benda tu untuk menipu. Itu maksudnya. Itulah kisah Harut dan Marut ni. Tapi Harut Marut banyak versi Israiliyat dia. Versi Israiliyat dia antaranya, mereka telah jatuh cinta dengan wanita manusia. Kemudian nak menikah lagu mana, tak boleh lah sebab dia malaikat. Lepas tu dia pun naik ke langit balik nak minta ampun pada Allah. Lekat di langit, jadilah bintang kejora di langit. Tak boleh naik ke langit dan tak boleh turun ke bumi. Banyaklah cerita Israiliyatnya tu. Tapi Harut Marut tu memang malaikat yang ada ya. Baik. Okey. Kak Liza bagi siapa punya tu? Ustaz Syari? Tak. Ustaz ATM punya kelas. ATM, Ustaz Samad, yang tu nota tu sama ada Ustaz Yusof atau Ustaz Afwan. Ustaz Afwan ataupun Ustaz Yusuf Arma'i lah. Ya. Pasti Nabi Sulaiman seorang yang sangat istimewa, boleh mengawal jin-jin. Ya. Dan ia khusus untuk Nabi Sulaiman saja. Sebab tu orang guna cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh kontrol jin, maksudnya kita boleh jugalah. Tak boleh. Itu khasais untuk Nabi Sulaiman. Nabi Rasulullah pun tak boleh kontrol jin. Ayah dia Nabi Daud pun tak boleh kontrol jin. Memang itu adalah mukjizat, kelebihan untuk Nabi Sulaiman sahaja.
Jadi kalau kita guna hujah, oh Nabi Sulaiman boleh, maksudnya kita pun bolehlah minta tolong jin. Tak boleh. Tak betul cara fikir macam tu ya. Dan memang betul ada orang Melayu kita berpandangan begitu. Saya kuliah pasal benda ni, dia mari ustaz, Nabi Sulaiman kan duk perintah jin apa semua, maksudnya kita boleh juga. Saya sajalah saya tanya dia, abang jadi macam mana Nabi Sulaiman, adik-beradik ke? Anak beranak ke lagu mana? Hatta anak beranak Nabi Sulaiman pun tak boleh kontrol jin kerana ia adalah khusus mukjizat untuk Nabi Sulaiman sahaja. Jadi tak bolehlah kita guna hujah tu kata untuk kita pergi minta tolong jin. Tak boleh. Begitu kaedahnya. Ya? Jadi kena balik kepada cara berinteraksi dengan Al-Quran yang betul. Kemudian Allah bagi pada Nabi Sulaiman, baik. Ada tak kaitan dengan jin atau gangguan yang menyebabkan sakit? Ulam dah sama ni. Saya ulang benda sama ke? Benda ni berulang-ulang. Okey, dah habis dah. Okey, teruskan. Ni segar sikit lah. Tidak ada dramatik. Ya, terus yang panas, kita menantikan. Baik, yang ketiga, balik pada Ibn Sayyad ni. Ibn Sayyad ni tidak jin. Ibn Sayyad ni betul-betul seorang anak Bani Israel. Kedua Yahudi. Yahudi Bani Israel. Okey. Ustaz, bintang kejora tu dalam sistem galaksi ialah planet Venus. Pula. Tapi kalau bintang tu ada sungguh. Tapi nak kaitkan dengan itu adalah Ya'juj Ma'juj pula. Apa dia lagi? Harut dan Marut tadi tidak ada kaitan. Bintang tu makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan macam makhluk-makhluk yang lain selain pada jin dan manusia lah. Dia makhluk Allah di angkasa raya mana kita pun tak tahu hakikat dia tu. Baik, Rasulullah SAW menyiasat sendiri. Nak kata seriusnya dakwaan Dajjal. Seorang budak tahu benda gaib, mungkin dia adalah Dajjal. Menyebabkan Rasulullah sendiri turun. Kalau kita kata kalau kita kata dalam sistem hierarki ni, panglima sendiri turun. Perdana Menteri sendiri turun. Nak kata seriusnya isu tu. Tengok benda tu. Perdana Menteri sendiri turun. Kalau dalam tentera tu, panglima angkatan tentera nombor 1 turus. Turus nombor 1 tu. Tidak jusah dah, turus. Gaji berapa ribu, 50,000, 60,000 sebulan tu. Turun sendiri tengok. Sebab apa? Seriusnya. Bila dakwah, ada budak yang mungkin adalah Dajjal. Kerana dia tahu banyak benda gaib. Dan Rasulullah datang test dia. Soal testing dia. Mengintegrasi ni bertanyalah soal siasat, soal selidik. Ibn Sayyad tentang dakwah-dakwah yang tersebar. Setelah pasti Ibn Sayyad bukan Dajjal, maka Rasulullah SAW tidak benarkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk membunuhnya. Baik. Yang keempat, setiap Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, telah memberikan amalan tentang Dajjal kepada umat mereka pada zaman dakwah mereka. Ini berdasarkan hadis tadi, Rasul kata Nabi-Nabi dan Rasul pun dulu pun ada menyebutkan tentang Dajjal. Tapi kita tak dapat tengoklah riwayat tersebut. Tapi bila Rasulullah sebut, bermaksud kita kena yakin, iman, kita kata benda tu ada. Yang ini bukan Rasulullah seorang lah cakap pasal Dajjal, maknanya melainkan itu. Okey. Bermakna Dajjal bukan bermata satu di tengah seperti orang sabar. Ya, betul. Kita dah baca kan hadis Dajjal itu kat Nuran. Boleh tengok rakaman balik. Hadis-hadis tentang Dajjal banyak kita baca. Ke belum lagi? Baca dah kan? Baca dah. Kak Liza. Tajuk lepas ni kemunculan Dajjal. Okey, lepas ni kat Nuran. Minggu depan insya-Allah. Nanti akan diberitahu, yang itu Mahdi. Hidung macung, nama Muhammad bin Abdullah, itu Mahdi. Dia penting, kita kenal Mahdi berdasarkan hadis sahih, kita kenal apa dia Ibn Sayyad ni berdasarkan hadis sahih, dan kita kenal yang namanya Dajjal berdasarkan hadis sahih. Barulah kita tidak buat spekulasi yang macam orang ni buat lah. Ada kiaskan TV sebagai Dajjal, saya dah cerita banyak kali. Hari ni Dajjal kita, telefon kita lah, handphone. Mata satu tidak begitu sebab hadis zahir kata kita beriman secara zahir terlebih dahulu, iaitu seorang lelaki tapi badan besar. Kisah pada Tamim Ad-Dari hadis sebelum ni tu. Matanya buta sebelah.
Bahkan nanti dalam hadis lepas ni akan diceritakan bagaimana mata dia tu bagaikan buah anggur yang keluar separuh. Tengok daripada tepi ni, maksudnya dia terjojor keluar lagu tu. Maksudnya buruk lah. Bukan orang comel. Tapi dia ada magic yang sungguh hebat. Dan magic dia tu boleh hidup orang mati apa semua, menyebabkan dia dianggap sebagai Tuhan disembah tu. Itu fitnah Dajjal. Baik, katanya apa dia lagi? Nabi, okey. Rasulullah SAW telah memaklumkan satu ciri yang tidak pernah dinyatakan oleh Nabi dan Rasul sebelum baginda, iaitu antara sifat fizikal Dajjal adalah bermata satu, yakni Dajjal rosak sebelah matanya. Tidak benar gambaran setengah pihak bahawa Dajjal bermata satu di tengah. Bukan, Ni Dajjal, mata satu tengah gitu. Hidung mana hidung? Hidung. Mulut gitu. Ini syak ni. Ada Dajjal bukan begini. Dajjal bukan begini, Jangan macam Dajjal tidak begitu. Okey, ada 2-3 soalan ni. Siap ada antena tu, tambahan lah tu. Hadis palsu ni. Hadis palsu. Sebelum ni hadis lain. Okey. Alright. Okey, bulan Dajjal. Kalau sempat kita masuk dulu lah. Apa masalah nak? Ada setengah jam lagi ni. Baik, itu Ibn Sayyad. Dia panjang lagi ni. Ulama bincang. Panjang lebar lah lagi. Cuma kita sebagaimana saya sebut, kita tak perlulah nak mendalam sangat. Kerana kita tak perlu cari Dajjal ni siapa. Ni siapa. Dia pun mati lama dah. Kita nak prioriti lah. Kita belajar untuk memantapkan iman, keyakinan dan akhirnya memantapkan amal. Itu pentingnya. Kalau mati tengah beramal hadis Nabi, tiba-tiba kiamat mari, okeylah. Nak mati, jadi husnul khatimah insya-Allah. Jadi menghadap Allah Ta'ala, kalau tanya mati tu buat apa? Tengah beramal dengan sunnah Rasulullah, tengah belajar hadis-hadis Nabi, okeylah. Tengah tadabbur Quran, kan syok sikit nak bagi tahu tu. Ini mati tengah buat apa? Tengah mencari Dajjal. Kamu mati sebab apa? Tengah skodeng orang buat maksiat. Apa kaitan orang buat maksiat dengan kamu skodeng? Kamu kena cegah, bukan pergi skodeng. Macam kita bincang isu pencegah maksiat. Orang pencegah, orang buat maksiat tertutup. Dia ni pergi panjat, kalau bangunan tu dia pergi panjat lah, apa semua, pergi bawa kamera apa semua, sebab apa? Nak mengumpul bahan bukti. Jadi sekarang engkau ni nak cegah maksiat ke? Engkau nak berseronok dengan maksiat yang orang buat? Sepatutnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Once kita tengok dia suspicious, lelaki dan wanita, budak berdua, bawa motor apa semua, bawa kereta, kita pergi tegur tu, dek, jangan buat macam ni. Tak comel ni, awak ni suami isteri ke? Dia kata, dah kahwin. Dah kahwin pun balik rumah, nak buat apa, duk? Kan tak cantik tu, nanti orang kata tak kahwin lagi, timbul fitnah apa semua. Tu baru cegah maksiat. Ini dia dah tunggu. Malam ni ada nampak pasangan tu, nampak masuk rumah tu. Kita tunggu malam ni. Cari kamera. Kita serbu ramai-ramai malam ni. Masa dia tengah betul-betul bertelanjang kalau mana kau. Kan cegah maksiat. Itu silat-silat kita pula syok nak tengok orang buat maksiat. Ni kita kata kena ubah minda lah cara berfikir. Tengok saja benda suspicious di taman-taman mana-mana. Adik, isteri saya jangan ya. Isteri saya dia tegur mono gitu ya. Dia lalu tengok dah kereta. Ni, minta maaf saya nak tanya, berdua ni dah kahwin ke? Terkejut budak tu. Saya pun terkejut. Kalau tak kahwin jangan duduk macam ni lah. Kanak-kanak ramai di sini ni. Awak tunjuk contoh yang tak baik. Dia bagi je stepek. Dia bagi gitulah. Maksudnya kena tegur lah. Kena sebut dengan cara baik ke, dengan cara tegas ke. Minta balik. Jangan buat ginilah. Tak cantik. Sini ramai orang Islam. Apa semua tu gini. Gitu. Itu baru cegah maksiat. Itu baru cegah maksiat. Jadi kita kena beberapa benda. Termasuklah benda ni juga. Kita mengaji hadis akhir zaman ni bukan untuk kita jadi duduk serabut, duduk fikir, duduk risau. Tanda kiamat pasti akan berlaku. Kita risaulah macam mana pun. Silap-silap kita kiamat dulu. Apa dia? Matilah. Memang kita akan mati dulu. Begitu.
Jadi kita mengaji ni untuk mantapkan, timbulkan keyakinan. Oh, hadis sahih, ya sahih. Pasal Dajjal kita beriman, insya-Allah. Selagi mana hadis itu sahih kita beriman. Selagi mana hadis itu betul ada, pasal apa nama Dajjal, pasal Nabi Isa, pasal Ya'juj Ma'juj, pasal apa lagi? Semua pasal lah. Selagi mana ada hadis sahih, maka kita beriman akannya. Tu. Kisah ke-46, kemunculan Dajjal, Al-Masihid Dajjal. Anin Nawas bin Sam'ana qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. Daripada An-Nawas bin Sam'an katanya, pada suatu pagi Rasulullah SAW bercipta tentang Dajjal. Sesekali baginda menghinanya dan sesekali menyatakan kedahsyatan, yakni fitnahnya. Yakni fitnah apa dia? Huru-hara ataupun kesengsaraan, huru-hara dan juga suasana pada zaman dia muncul itulah. Sehingga kami menyangka Dajjal tersebut sudah berada di sekitar kebun kurma, yakni sekitar kami. Soalannya Rasulullah cerita tu macam benda tu dah berlaku dekat sangat dah. Dajjal tu dah mari dekat mereka berada tu dah. Seriusnya Rasulullah ketika cerita pasal Dajjal, maksudnya begitu. Baik. Ketika kami pergi ke arahnya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang kami lakukan. Dan baginda bertanya, "Mengapakah kalian?" Kami katakan, "Wahai Rasulullah, engkau telah sebutkan tentang Dajjal pada suatu pagi. Sesekali menghinakannya dan sesekali mendahsyatkannya. Sehingga kami menyangka Dajjal itu berada di sekitar pohon kurma." Bila Rasulullah cerita nampak sungguh betul tu, mereka memang beriman. Soalnya Dajjal dah ada dah sebalik pokok tu. Nak kita tengoklah. Faqala ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. In yakhruj wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruj wa lastu fiikum famru'un hajiju nafsih wallahu khalifati ala kulli muslim innahu syabun qatatun ainuhu ta'ifatun tafi'atun ka'anni ushabbihu bi'abdil Uzza bin Qatan faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi innahu kharijun khallatan baina asy-Sya'mi wal 'Iraqi fa'atha yaminan wa 'asa shimalan ya ibadallahi fasbutu. Maka baginda SAW bersabda, bukan Dajjal yang paling merisaukan aku atas kalian. Dengar betul-betul ni. Rasulullah sebut dah, tak perlu risau pasal Dajjal ni. Aku tak risau Dajjal ni. Dajjal muncul lah. Tak kala dia muncul ketika aku masih ada bersama kalian, maka akulah yang akan menghadapinya. Bukan kalian. Namun apabila dia keluar ketika aku sudah tidak ada antara kalian semua, maka setiap orang perlu menghadapinya untuk membela diri. Allah adalah pelindungku atas setiap Muslim. Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang pemuda yang dengan rambut yang keriting. Keriting. Siapa rambut luruh, jangan duk perasan dia Dajjal. Dajjal mesti rambut keriting. Matanya cacat, yakni buta sebelah. Kiranya aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Maka siapa sahaja antara kalian yang berjumpa dengannya, hendaklah dia membacakan pembuka suratul Kahfi 10 ayat pertama. Sesungguhnya Dajjal keluar dalam perjalanan antara Syam dan Iraq. Kemudian dia melakukan kerosakan di arah kanan dan kirinya. Wahai para hamba Allah, maka tetap teguhlah kalian semua.
Kulna, maka sahabat-sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma labthuhu fil ardi? Qala 40 yawman. Yawmun kasanatin wa yawmun kasyahrin wa yawmun kajum'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah fadhalika al-yawmu alladhi kasanatin atakfina fihi salatu yawmin. Qala la iqdiru lahu qadrahu. Kami katakan, wahai Rasulullah, berapakah lamanya dia hidup di muka bumi? Baginda menjawab 40 hari. 40 hari je. Sehari seperti setahun. Tapi, jadi 40 tahun. Sehari seperti sebulan. Dan sehari seperti hari Jumaat. Kemudian seluruh hari kalian seperti hari-hari biasa. Kami katakan, wahai Rasulullah, ni pun tak faham ya. Setengah ulama duk syarah macam-macam lah. Kerana lama masuk lah, kerana itulah, kerana inilah. Tapi hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Yang dikatakan 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan. Macam-macam lah boleh kita takwil, ulama-ulama sudah takwil di sini. Tapi yang paling hakiki, wallahu a'lam, apa maksudnya itu. Kami katakan, wahai Rasulullah, maka dengan satu hari seperti satu tahun, apakah cukup bagi kita menunaikan salat seperti satu hari? Baginda menjawab, tidak, ukurlah oleh kalian sesuai ukurannya. Ada perbincangan di sini menyebutkan ada malam, ada keadaan di akhir zaman ni, keadaan tu malam je selama setahun. Tidak ada siang-siang. Malam masuk maghrib itu, kira nak tunggu subuh esok, 10 tahun lagi. Apa dah? 1 tahun lagi. Jadi pelik tak pelik? Pelik. Tapi sebenarnya, rupa-rupanya di belah mana? Kutub utara, kutub selatan, benda tu memang dah berlaku. Memang fenomena tu biasa je bagi mereka. Pukul 8 malam, matahari nampak lagi. Tapi 8 malam dah jam. Dan mereka kena solat ikut jam mereka lah. Kadang-kadang maghrib dengan isyak tu, dia punya jarak tu dekat sangat. Macam mana lah. Tapi nak katanya fenomena tu dah ada. Dia punya contoh. Ya. Maka yang zaman Rasulullah ni, bila 1 tahun malam belaka, tak siang-siang, matahari tak terbit, sedangkan subuh kena ada sahabat Fajar Sadiq, Fajar Kazib, Fajar Sadiq tu. Jadi bagaimana? Tak payah semayang lah. Tunggu. Solat maghrib tahun ni, setahun kemudian baru solat subuh. Boleh ke gitu? Tak. Rasulullah kata, tengok jam lah. Tengok jam kamu. Kalau sekala masuk pukul 1, jam tu 24 jam. Maksudnya zaman tu ada jam lagi. Tengok jam lah. Kalau kata dah masuk pukul 6.30 tu, solat subuh. Masuk 12 tengah hari balik, walaupun tengah malam lagi, dia solat zuhur. Begitu. Qulna ya Rasulullah, wama isra'uhu fil ardi? Qala kal ghaisis tadbarathu rih fayati 'ala al-qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu fayamuru as-samaa'a fatumtiru wal arda fatunbitu fatarahuhu 'alaihim sarihatuhum atwala ma kanat zuran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir thumma ya'ti al-qauma fayad'uuhum fayarudduna 'alayhi qawlahu fayansarifu anhum fayusbihuna mumhilina laysa biaydihim shay'un bin abwalihim wa yamurru bil kharibah fayaqulu laha akhriji kunuzaki fatatba'uhu kunuzuha kaya asi bin nahli thumma yad'u rajulan mumtali'an shababin fayadribuhu bisayfi fayaqta'uhu jazlataini ramyatal arad thumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhaku. Allahu akbar. Kami katakan, wahai Rasulullah, cepatnya mereka bertebaran di bumi ini seperti apa? Siapa dia pula bertebaran ni? Ukurlah kalian baik. Di sini adalah siapa dia? Ya'juj Ma'juj ni. Ada dia. Baginda menjawab seperti hujan yang dihembus angin sehingga dia datang kepada suatu kaum lalu menyeru mereka,
maka mereka beriman kepadanya. Dajjal dan tentera dia itulah, dan memenuhi seruannya. Kemudian dia memerintahkan kepada langit menurunkan hujan. Dia siapa? Dajjal. Kemudian memerintahkan kepada bumi menumbuhkan tumbuhan sehingga ternakan mereka menghampirinya. Semuanya menjadi sangat tinggi bonggolnya, sempurna susunya dan lebar. Yakni Dajjal buat magic dia lah. Dia raung seluruh dunia buat magic dia tu dalam rangka mencari ikut dia lah, untuk orang sembah dia sebagai Tuhan tu. Kemudian dia mendatangi satu kaum menyeru mereka, tapi mereka menolak kata-katanya sehingga dia meninggalkan mereka. Ketika dia pergi, mereka tertimpa bencana taufan. Mereka tidak mempunyai harta, lalu berkata kepada mereka, keluarkan simpanan kekayaanmu. Maka semua kekayaan mengikutinya laksana lebah jantan. Kemudian dia menyeru kepada seorang pemuda yang gagah dan muda. Dajjal menebasnya dengan pedang sehingga terpotong menjadi dua bahagian yang berjarak sejauh orang berlatih memanah dan sasarannya. Lalu Dajjal memanggilnya dan dia menghadap dengan wajah gembira lalu tertawa. Itu dia. Ini antara peristiwa yang menarik, pemuda yang dibelah ni. Ini perjalanan Dajjal sedang nak menakluk dunia lah ni. Dia buat gitu, dia buat gini ya. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين محرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسه عن وجوههم وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ. Ketika Dajjal dalam keadaan tersebut, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih bin Maryam turun di Menara Putih, sebelah timur Dimashq, Manaratul Bayda. Iaitu ketika itu Al-Mahdi dengan pengikut dia sedang nak solat subuh di Damsyik, di Manaratul Bayda, tempat sebenar tu wallahu alam lah, tapi dikira-kirakan di sana ada masjid yang ada menara putih, masjid yang dibuat zaman Umayyah dulu. Maka sebagai ulama kata inilah masjid yang Dajjal nak turun, Isa nak turun nanti, Al-Mahdi duk semayang dan Dajjal duk kepung. Wallahu a'lam. Tapi ramai juga ulama pegang aku tu. Maka katanya apa dia? Tiba-tiba Allah mengutuskan Al-Masih bin Maryam turun di Menara Putih sebelah timur Dimashq. Turun dari langit itulah. Dalam hadis lain sebut, cara turunnya macam mana? Turun dalam keadaan berpegang kepada dua sayap malaikat, dua bahu sayap malaikat bersayap, dan kelihatannya apa dia? Air ni masih duk turun macam baru lepas mandi daripada rambut panjang dia. Tu. Wallahu a'lam lagu mana. Kita confirm tak sempat tengok benda ni ya. Nah, tak payah teruja lah, memang tak dapat tengok. Kita tunggulah syurga je lah insya-Allah begitu. Menggunakan pakaian kekuning-kuningan zafran. Za'faran tu lah yang macam kuning-kuning tu lah, orang-orang sikit lah, lembut tu. Kedua telapak tangannya berada di atas sayap dua malaikat. Jika dia mengangguk-ngangguk kepalanya, maka turunlah titisan air. Dan jika dia mengangkat kepalanya, maka bergugurlah butiran-butiran air laksana butiran-butiran perak seperti permata. Maka tidak halal bagi seorang kafir dapat bernafas melainkan dia akan mati. Nafasnya akan habis sampai ke mana, di mana hujungnya akan habis. Maka Nabi Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lalu dia membunuhnya. Kemudian datang satu kaum kepada Isa bin Maryam, yang mana Allah telah memelihara mereka daripadanya, sehingga dia mengusap wajah mereka dan berbincang kepada mereka tentang darjat mereka. Allahu Akbar. Itu dia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab zikrid dajjali wa sifati wa ma ma'ahu. Nombor 2937. Hadis sahih tentang Dajjal sangat banyak jumlahnya yang diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan iaitu Bukhari dan Muslim, Ashabus Sunan dan lain. Semua itu menunjukkan tanda-tanda kemunculan Dajjal pada akhir zaman adalah mutawatir.
Mutawatir ni tak mungkin, tak betul lah. Banyak sangat hadis tentang Dajjal ni yang direkodkan dalam banyak kitab hadis. Yang sahih tu, yang tak sahih pun banyak. Yang sahih pun banyak. Betul. Perkara ini tidak diragukan langsung menurut para ulama hadis. Antara riwayat yang mutawatir juga ada tentang sifat-sifatnya, kecacatannya pada sebelah mata. Itulah di situ. Baik, kita tengok dulu apa kata survey ni. Sehari sama setahun. Saya pernah dengar Dajjal hidup 40 hari sahaja. Ya. Itulah hadis bagi tahu tu. Okey. Kiamat sughra. Iman tinggi, wife ustaz. Iman tinggi. Berani ya. Tumpah tengok pula. Kepo cakap ni. Mati hidup tak apa takut. Siap ada. Okey. Okey, yang pertama Rasulullah SAW memberi peringatan kepada para sahabat sekaligus umat baginda tentang kedahsyatan kedatangan fitnah Dajjal di penghujung dunia kelak. Ya, dan orang Islam tak ada lagi masa ni. Orang Islam tak ada lagi lah. Banyak hadis yang sahih, hasan, dhaif dan maudhu' tentang Dajjal berlegar dalam masyarakat Islam. Memadailah kita beriman dengan isyarat-isyarat daripada hadis makbul, yakni sahih dan hasan sahaja. Rasulullah SAW juga mengajar kepada para sahabat dan kita semua sikap yang sebenar dalam menghadapi fitnah Dajjal melalui hadis-hadis baginda. Yang keempat, terdapat hadis yang menerangkan sifat-sifat fizikal dan kepribadian Dajjal seperti rambutnya yang keriting dan lebat, mata kanannya rosak, Ada riwayat mata kanan, maksudnya mata kiri yang terbojor. Kalau ni muka dia, mata dia keluar macam tu. Macam buah anggur sebelah yang buruk. Dalam hadis lain sebut buah anggur yang buruk, maksud mata dia terburuk lah. Tak handsome lah Dajjal ni, tak handsome, tak usah carilah. Tak comel rasung pun. Sehingga seperti sebutir anggur yang rosak. Isyarat tentang tempat kemuliaan Dajjal meskipun tidak secara jelas dan khusus. Ada isyarat mana? Pulau antara Yaman dengan mana tu? Syam ke? Mana tahu, orang cubalah cari pulau ni, pulau tu. Carilah selagi Allah tak buka, tak jumpa. Kan? Tapi bila dah sampai masa dia, keluarlah. Dinyatakan juga masa kemunculan datang keadaan umat Islam pada masa itu. Huru hara lah. Manusia akan melihat pelbagai keajaiban, kesaktian, keganjilan dan kekuasaan di tangan Dajjal sehingga manusia menganggap dia adalah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Magic. Sebab tu masuk Islam ni tidak kerana magic ya. Masuk Islam kerana baca bukti secara saintifik, secara akliyah, secara iman. Itu bukti. Atau secara magic, contoh, kita bagi contoh dulu, non-Muslim yang tidur, tiba-tiba mimpi dia didatangi oleh seorang pakcik dua yang berjubah, bercahaya apa semua. Pakaian macam orang Islam. Maka dia pun kata, oh Islamlah agama yang benar. Duduk 2-3 hari, datang pula mimpi Jesus Christ dengan cross apa semua mari. Oh dia kata tak, Jesus Christ lah yang benar. Sebab tu mimpi ke berapa ni kita tak nafikan adalah satu sumber, satu ni apa semua. Tapi ia tidaklah sumber kebenaran yang mutlak. Tak boleh. Sebagai pencetus saja bolehlah. Orang tu kata dia maksud. Tapi lepas tu dia kena belajar Quran, belajar hadis, baru tahu hakikat kebenaran Islam sebenar. Bukannya dia tunggu mimpi kedua datang bila ni, mimpi ketiga datang bila ni. Tidak begitu. Ya? Begitu jugalah orang duk tunjuk kebesaran. Oh, tengok langit. Oh, langit hari ni bertulisan kalimah Allah. Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Tengok esok gambar Buddha. Gambar patung Buddha. Macam mana? Takkan Buddha pula agama yang benar. Tidak begitu. Islam tak ajar kita melihat kebenaran berdasarkan hal-hal tersebut. Tapi berdasarkan dalil, hujah, berdasarkan logik, berdasarkan kebenaran yang benar, yang jelas dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, ada apa-apa soalan ke? Ustaz, Dajjal tu disebutnya sifat kan? Sifat akak dengar daripada Ustaz Hashimi Cik Pa. Dia kata Dajjal tu sebenarnya maksudnya penipu. Jadi sifat Dajjal itulah penipu. Dan Mahdi itu pula adalah sifat Mahdi Huda, daripada perkataan Huda. Dan maksudnya yang memberi petunjuk. Jadi orang yang diberi petunjuk itulah dipanggil Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntazar, pemberi petunjuk yang dinanti-nantikan. Gelaran lah.
Nama dia Muhammad bin Abdullah. Keturunan Sifat dia. Rasulullah. Orang Arab, hidung macung, kulit putih. Nah, Melayu tak layak lah. Begitu juga yang namanya Dajjal itu gelaran bagi satu makhluk Allah, manusia, bahkan disebut manusia ya, seorang manusia, tapi tubuh dia gempal besar, dan bagaimana dia boleh hidup menentang zaman tu wallahu alam kita tak reti. Tapi kalau tak setakat ni tak ada orang lagi timbulkan soalan. Oh, kalau Dajjal yang dikatakan manusia boleh hidup panjang begitu dengan fizikal dia yang istimewa maka tak peliklah untuk siapa dia? Nama apa? Khidir alaihissalam pun hidup juga. Susah juga nak jawab tu. Sedangkan kita bab Khidir ni saya lah cenderung pegang Khidir sudah meninggal ya. Kita cenderung Khidir sudah meninggal, walaupun ada segelintir ulama berpegang bahawa Khidir ni sebenarnya malaikat. Ada. Kalau kita pegang Khidir malaikat, maka tak pelik dia boleh hidup sampai bila-bila, sampai akhir zaman pun. Tapi kalau kita pegang dia manusia, payah untuk kita terima bahawa dia masih hidup dan dia tak mati. Sebab banyak dalil yang menyebutkan Rasulullah kata tak ada manusia lepas daripada itu lebih 100 tahun, macam-macam lah. Ada dalil yang menafikan. Termasuklah Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah kata hadis yang kata Dajjal masih hidup palsu belaka, dan pelbagai lagi soalan. Cuma bila nak kiyah dengan cerita Dajjal tadi, dia minta kontradik sikit. Mungkin itu pun saya nak bincang dengan Ustaz Zul nantilah, kok dia ada maklumat tambahan ya. Tapi setakat ni mereka yang pegang Khidir hidup tak jumpa fakta ni. Jangan bagi tahulah. Dia bagi tahu pula, dia tanya kita pening pula kita nak jawab. Okey. Okey, Jemaah ada nak tanya Ustaz apa-apa soalan ke? Kita ada lagi 13 minit macam tu. Ada tak Ustaz, apa-apa lagi? Ya, sila. Ustaz, saya dah confused. Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Adakah benda yang sama, Ustaz? Ulang balik soalan, Ibu, Puan. Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Adakah benda yang sama? Lain. Dajjal satu makhluk yang disebutkan macam manusia ataupun sebenarnya manusia yang dengan fizikal tertentu sekian. Ya'juj Ma'juj ni satu makhluk yang beza, yang disebutkan dalam Quran dalam suratul Kahfi. Dia tidak seorang, ramai. Adapun Dajjal ni memang seorang, seketul saja dia. Cuma nanti dalam hadis sebut ada ad-dajjal minad dajajilah. Dajjal kecil, pendusta agama. Tu ramai sepanjang zaman ada. Orang yang guna agama ke, orang yang menipu apa semua, tu dajjal kecil. Adapun Ya'juj dan Ma'juj ni memang makhluk khusus. Kalau dalam tradisi Inggeris dia panggil Gog and Magog. Makhluk macam nak kata raksasa, wallahu alam lah. Tapi makhluk yang makhluk yang khusus yang pada satu masa dulu Zulkarnain telah bantu satu bangsa di hujung benua sana untuk kurung mereka, kerana kurungan mereka di perut bumi mana wallahu alam, tak tahu gunung mana, sudah semakin merekah dan nak keluar. Jadi Zulkarnain ketika itu sampai ke kawasan tersebut dan kaum itu telah minta Zulkarnain bantu untuk bina balik dinding penghadang menggunakan teknologi besi yang luar biasa lagu mana, maka terhadanglah lagi. Tapi Ya'juj Ma'juj akan keluar selepas Dajjal keluar dan seumpamanya. Itu yang disebutkan dalam hadis kemudiannya pula. Oh, Ustaz, dia bukan manusia yang tak ada peradaban ke? Dia macam orang yang pelik lah, yang tak ada peradaban, Ya'juj Ma'juj. Wallahu alam mereka itu, sebab ulama pada zaman Baghdad telah salah sangka bila Genghis Khan datang menyerang Baghdad, kan dahsyat mereka punya perangai tu, pakaian mereka bulu dan dahsyat sangat serangan Tartar ketika itu ke arah sampai ke Baghdad, sehingga ada ulama pada masa itu kata inilah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi sebenarnya tidak. Jadi hakikat sebenar tu wallahu alam, tak boleh nak kata dia, saya tak berani nak kata dia manusia tak beradaban ke, ataupun kalau manusia dia kena mati ke? Lama sangat dah ni, dia kena kurung ni. Makan minum macam mana dia orang tu? Jadi dia makhluk apa tu wallahu alam, jin ke, bangsa apakah? Wallahu alam. Tapi setakat yang diberitahu oleh Quran, ada satu makhluk namanya Ya'juj Ma'juj dikurung, akan keluar akhir zaman,
buat kerosakan seluruh dunia, sehingga Al-Mahdi, orang Islam yang masih hidup terpaksa masuk dalam hutan, berdoa kepada Allah, dan kemudian datang wabak yang membunuh mereka semua, dan bumi ini tidak adalah melainkan adanya mayat mereka berkelimpangan. Dan diberitahu bahawa mayat mereka kemudian diambil oleh satu burung yang besar, yang batang kakinya sama besar dengan batang leher unta. Tu zaman hujung-hujung sangat dah tu, hujung-hujung nak kiamat sangat dah tu. Memang kita tak sempat lah. Jadi Ya'juj Ma'juj ni makhluk yang berbeza dengan Dajjal. Wallahu a'lam. Kak Saripah ya. Tapi disebabkan maklumat tidak banyak begitu, dan kita pula ingin tahu, maka banyaklah benda yang cuba disangka-sangkakan. Kita pula kata, untuk kita cukup sekadar kita stop beriman disebabkan Quran ada sebut, hadis ada sebut, dan setakat maklumat itu kita stoplah di situ. Kita gali dalam-dalam pun faedahnya tidak banyak, dan takut kita menyeleweng daripada ataupun jadi topuk tambahlah benda yang tidak benar. Kita duk kata nak tengok Ya'juj Ma'juj, tengok cerita Lord of the Ring tu lah. Yang dia punya tentera ramai-ramai, itulah Lord of the Ring. Jangan begitu. Walaupun mungkin saya tak nafikan pengarah dia mendapat inspirasi daripada itu ya, God and Magog itu. Tapi untuk kita kata, begitulah Ya'juj Ma'juj, muka lagu tu lah. Tak boleh, boleh tentu. Ataupun dalam tradisi ataupun dalam tradisi apa nama Rom lama, dia ada istilah Kraken. Makhluk yang dikurung dalam perut bumi yang dahsyat sangat. Dia panggil Kraken. Wallahu alam. Itu semua cerita-cerita yang disebarkan, dia masyhur lah. Baik, ada soalan ni. Kisah Ya'juj Ma'juj Kaliza bagi Suni tak logik. Itu Ustaz Yusof Arba'in punya nota. Kita kata bukan Ya'juj Ma'juj itu manusia ke Ustaz? Tapi tak logik tak Ustaz? Yang YM ni apa dia? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj lah tu, short form. Ke yang mulia. Ini tergolong satu kawasan besar yang mana generasi dulu dah mati, sekarang ni generasi baru. Itulah. Sebab tu saya kata, yalah kalau kita nak go more deeper, dia akan jadi pelbagai andaian lah. So, pada saya hikmahnya makhluk-makhluk ni bukan apa, nak tahu kita ni boleh itibak kepada nas setara mana. Ya? Kalau memang kita timbul soalan, itu yang bila nak fikir pasal Allah pun, satu masa kita kena stop. Tak boleh. Kita takkan mampu nak faham the real truth of Allah Ta'ala lah. Limitation of our mind, our brain and so on. Ya. Jadi dalam beberapa isu ini pun bukan kata kita tak boleh nak pergi. Bolehlah, tapi akhirnya kita kena sedar memang ada benda yang kita memang tak perlu nak explore, tak boleh nak explore. So caranya beriman dengan naratif ataupun dengan apa nama riwayat itu memadai, insya-Allah. Cik Siti ke ni? Betul tak nampak ni. Cik Siti kita ke ni? Cik ke puan dah ni? Tak tahulah siapa dah misteri. Cik Siti tu misteri, tak tahu siapa dia. Ustaz Zulkhairi. Ustaz Zul ni. Tadi Ustaz Zul masuk. Aduh. Okey, ada soalan apa lagi kita nak tanya? Ya'juj ada dalam Quran, Dajjal hanya adalah hadis. Okey. Betul, Dajjal tak ada dalam Quran. Ya'juj Ma'juj ada dalam Quran, betul. Okey. Barakallahu fikum. Ada lagi sebarang soalan? Kalau tak, kita putih awal sikit apa? Tak ada Ustaz. Dalam FB tak ada. Okey. Tak ada apa-apa. InsyaAllah. Tunggu di sini lah. Okay, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairah, Ustaz dan semua. Okay, memang kisah benda-benda hadis fitan ni, kisah-kisah gaib ni, kita kadang-kadang orang interested nak tahu. Tapi yang sebenarnya apa yang kita patut beriman, kita ilmu ni dapat untuk menambahkan iman kita. Itu je. Dan nak tambah iman, kena beramal kan Ustaz? Yang tu yang sebenarnya. Baik, naam. Yang tu yang sebenarnya tak payah macam teramat-amat cari macam orang tengah duk tunggu Imam Mahdi lah macam tu. Kita nak hidup lama mana pun kita tak tahu. Yang patut yang kita fikir sekarang ni yang paling dekat dengan kita tu, kiamat kecil kita tu lah, kematian. Kalau kau akan fikir macam tu lah. Okey, jadi terima kasih banyak semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, masih semua. Assalamualaikum. Saya keluar dulu ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.